Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Zahira Muhammad Razi dalam Dunia 11 Pagi. Bermula bulan depan, rakyat Arab Saudi yang berhasrat mengembara ke luar negara akan diwajibkan mengambil 2 dos suntikan vaksin COVID-19. Menurut kenyataan Kementerian Dalam Negeri, pengecualian hanya diberi kepada kanak-kanak berusia bawah 12 tahun dan mereka yang mempunyai kelulusan insurans kesihatan. Pengecualian juga diberi kepada individu bebas COVID-19 dalam tempoh 6 bulan lepas dan pesakit COVID-19 yang telah memperoleh 1 dos suntikan vaksin. Rakyat Amerika Syarikat dan penduduk tetap negara itu yang telah lengkap divaksin akan dibenarkan memasuki Kanada bermula 9 Ogos depan. Mereka juga boleh merentasi sempadan untuk perjalanan yang tidak dianggap penting tanpa dikenakan sebarang syarat kuarantin. Menurut Menteri Kesihatan Kanada, Patty Haju, golongan berkenaan perlu memperoleh dos lengkap vaksin dalam tempoh sekurang-kurangnya 14 hari sebelum ketibaan. Vaksin yang diperoleh juga adalah yang mendapat kelulusan pihak berkuasa Kanada. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengakui sangat bimbang dengan pendedahan terbaharu mengenai perisian hasad atau malware Israel Pegasus. Pesuruhjaya Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, Michelle Bachelet percaya laporan media tentang Pegasus menuntut langkah segera diambil bagi pengawal seliaan teknologi pengawasan yang lebih baik. Beberapa kerajaan dilapor menggunakan perisian hasad telefon yang dibangunkan syarikat Israel bagi mengintip aktivis, wartawan, eksekutif perniagaan dan golongan individu lain. Kegiatan tersebut berjaya dibongkar susulan satu laporan penyiasatan bersepadu oleh sejumlah media termasuk The Washington Post, The Guardian dan Le Monde. Sementara itu, Norway memanggil duta China ke negara itu bagi menyatakan bantahan berhubung satu serangan siber ke atas sistem IT parlimennya pada Mac lepas. Menteri Luar Ina Eriksen Sohail menyifatkan serangan sedemikian sebagai tidak boleh diterima. Sambil mendakwa tindakan dilancarkan dari China, beliau bagaimanapun tidak menuduh kerajaan China secara langsung. Kedutaan China di Oslo dalam satu kenyataan dikeluarkan memaklumkan mahu menunggu Norway menyediakan bukti berkenaan tuduhan itu. Perkembangan sukan. Belum pun tamasya sukan Olimpik membuka tirainya Jumaat ini. Namun Poland terpaksa menghantar pulang 6 perenangnya dari Jepun. Persekutuan Renang Poland PZP mendakwa telah menghantar atlet yang ramai gara-gara kesilapan pentadbiran. Seramai 23 perenang dihantar ke Jepun bagi sukan Olimpik. Pengarah PZP Pavel Slominski mengakui sangat kesal, sedih dan kecewa dengan keadaan tersebut. Perenang terlibat mengancam untuk mengambil tindakan undang-undang dan mendesak agar Slominski meletak jawatan. Sementara itu, penaja Toyota membatalkan rancangan untuk mengadakan kempen jenamanya yang berkait dengan sukan Olimpik itu tanpa memperincikan sebabnya. Menurut pengeluar kenderaan tersebut, pegawai rasmi juga tidak akan dihantar menghadiri pembukaan tamasya sukan itu Jumaat ini. Jurucakap Toyota Shiori Hashimoto berkata, sebab utama di sebalik tindakan itu kerana ia dianjurkan tanpa kehadiran penonton. Toyota adalah penaja utama Tokyo 2020 yang bergelut mendapatkan sokongan di Jepun ketika peningkatan kes COVID-19 di ibu negara. Sementara itu, media Jepun melaporkan kira-kira 1,000 pegawai dan orang kenamaan termasuk penaja dibenarkan menyaksikan upacara pembukaan tamasya. Hampir 60 syarikat Jepun melabur dalam sukan Olimpik itu melibatkan rekod $3.3 bilion. Penaja utama seperti Toyota membelanjakan hampir $500 juta. Pemain tengah Real Madrid Brahim Diaz menandatangani perjanjian pinjaman selama 2 tahun bersama AC Milan. Naib juara Serie A mengesahkan pemeteraian kontrak pemain itu untuk bersama kelab Rossoneri itu sehingga 30 Jun 2023. Diaz sebelum ini bersama Manchester City selama 3 musim sebelum menyertai Madrid pada Jun 2019 dengan nilai perpindahan $20 juta. Dia menjaringkan 2 gol dalam 21 perlawanan di Madrid sebelum menyertai Milan musim lalu secara pinjaman.
Sekian berita yang disunting oleh Effendi Haji Abdul Karim dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.